Assalamualaikum warahmatullahi. Kita akan buat navigation kat sini. Okey, sebelum tu selamat menyambung PKPB selama sebulan lagi sehingga 9 hari bulan Mei. Okey, so bertabahlah ya. Stay home, stay safe. Dan apa yang kita akan buat kat sini adalah macam mana kita boleh hantar daripada page yang pertama yang kita buat sebelum ni, I repeat. Okay, kita akan hantar nama, postcode, negeri ni push masuk ke dalam page yang seterusnya dah. So kita akan buat navigation dengan menghantar beberapa parameters. So page yang kedua kita akan buat nama dia display params. Okay, kita utilize page yang sebelum ni, I repeat, hantar kepada display params page. Yang mana kita akan display di sini nama, postcode dan negeri. Cumanya special sikit, page 1 ni kita akan adjust supaya senarai negeri tu kita akan generate menggunakan select lah. Okay, menggunakan select. Ion select. So API library yang kita akan gunakan adalah router. Nama dia router. Okay, ada router. So ini mungkin kita boleh hantar beberapa values. Cuma values lah. Cuma kelemahan dia tak boleh hantar objects. Okay, yang kedua tu mungkin kita akan gunakan services tapi bukan ditunjukkan dalam tutorial ni, mungkin tutorial akan seterusnya. Dan apa yang kita perlu buat adalah kita kena pergi kepada approuting.module.ts. Nanti saya akan tunjuk yang mana kita akan letak slash nama parameter yang kita nak hantar lah. So konsep dia sama juga macam key pair value. Maksudnya ini adalah key dia, ID ni adalah key dia, contoh dia ID. Key dia adalah ID dan value dia adalah something else lah. So contohnya kalau macam nama tu adalah key dan value dia adalah Herald, ataupun nama dia postcode, name postcode dan value dia, nilai dia adalah 4300, contoh dia lah. Okay, dan kalau macam key dia negeri, value dia Selangor. Tu dia buat lebih kurang macam tu lah. Key value pair, key value pair. So untuk dapatkan param, ini cara untuk hantar. Kita kena hantar /add /key when navigating. Maksudnya bila kita nak call router.navigate, kita kena masukkan sekali lah dia punya value ni dengan dia punya key dia, key dan value. Nanti saya tunjuk. So dalam page yang kedua kita akan lihat macam mana nak gunakan router punya library untuk kita capture lah dia punya value. Okay, berdasarkan key tu kita akan capture value dia dalam page yang kedua. Okay, so kita tunjuk terus dalam okay. So yang macam tadi kita kena tengok kat mana. Okay, mula-mula kita tengok dia punya HTML dulu. Okay, tengok HTML dulu. Yang mana page yang pertama adalah I repeat ni. Okay, I repeat ni, dan korang perhatikan dia punya nama, ng model ni nama dia, postcode, kita ada nama, kita ada postcode, dan kita ada pilih negeri kat sini. Okay, mungkin kita boleh buat negeri saja. Okay, kita buat negeri di sini. Okay, negeri kita ada 3, nama, postcode dan negeri. Tiga value ni kita akan hantar kepada page yang seterusnya, iaitu pada display params. So yang ni korang boleh study lah daripada loop bahawa macam mana nak display senarai negeri ni menggunakan ion select. Okay, ion select. Okay, so bila kita nak hantar data-data ni, kita kena pergi buat satu function macam ni lah, go to next. So go to next ni dia akan lihat kepada I repeat page ts yang ni. Okay, so yang array ni kita dah buat sebelum ni dalam exercise loop. Okay, yang tu kita just ni lah, ignore dulu. So yang macam perasan kat sini ada Selangor. So nanti kita akan hantar negeri Selangor. Okay, negeri yang dipilih adalah Selangor. So kita kena buat go to next. Yang mana go to next ni, apa yang dia buat adalah go to next ni dia akan hantar, dia akan pergi route.navigate. Route ni asalnya daripada router ni kita tambah dalam constructor, dan kita tambah juga dalam atas ni ada router ni kan. Okay, kita tambah satu untuk handle navigation dengan parameter. So mungkin nav controller ni dah tak perlu pakai dah. Okay, yang penting kita gunakan router.
router. Okay, dia punya kelas nama dia router. Okay, so kita akan panggil display params. Display params ni adalah nama kepada route page yang nama display params tu lah. Okay, so mungkin kau akan kena buat page yang kedua tu nama dia display param lah. Ionic G generate page apa, display params. Okay, selepas kau orang generate display params, kau akan dapat ni HTML dia. So apa yang dalam HTML dia buat adalah just paparkan lah, new name, new postcode. Maksudnya nama dan postcode yang dihantar tu akan dicampakkan ke sini lah, ke page yang kedua. So sebelum tu kau pergi kepada app routing. So app routing ni merujuk kepada kita punya routing register. So kalau perhatikan kat sini, selepas korang create display params, display param.page, kau akan nampak benda ni lah. Tapi ini tambahan lah. Kau akan nampak, kau akan nampak benda ni saja. Okay, kau akan nampak benda ni saja. Dia just mention nama page tersebut, tapi kau kena tambah lah. Okay, untuk this navigation with param ni parameters lah. Parameters maksudnya value yang kita hantar kepada the next page. Cumanya kat sini kita ada yang pertama kita ada new name. Just korang boleh define apa-apa variable lah. Kalau nak sama dengan nama text box pun boleh juga. So yang kedua adalah new postcode, dan yang ketiga aku akan submit slash dulu. Yang ketiga kita nak buat new state, negeri. So yang ni kita kena letak berapa banyak parameter dia lah. Kalau kita ada 3 parameter, 1, 2, 3 tambah tu. Kalau kita ada 1 parameter saja, no worry, kau just letak macam ni je lah. So ini untuk 1 parameter. Okay, 1 parameter. Kalau ada 2, korang tambah lah 2 dan ketiga dan seterusnya. Cuma macam ni mungkin agak tedious lah kau nak define satu-satu. Ada satu cara lagi, services. Okay, tu kemudian kita akan bincangkan. Okay, so ini dalam app routing. Ni app routing. Untuk page yang baru yang nama display params, kau akan define dia punya setiap satu parameter ni lah. Okay, value yang kita nak sampaikan. So dalam display param, kita akan display dalam bentuk macam ni. Okay, ion item. Just set ion item. Ni just nak simple display label lah. Okay, new negeri. Yang new postcode ni pun korang masukkan juga, key in juga. Yang new name ni pun korang masukkan juga. Korang kena key in juga. Okay. Sorry, aku define tadi new state. Yang ni kita define macam dalam kita punya routing ni lah, new state. New postcode, new name, new state. Okay, kau kena define daripada sini. Apa yang berdasarkan di sini. Display params. Tapi ni tempat dia display. Tempat mana dihantar. Okay, repeat ni kau kena tengok balik. Go next. Okay. Repeat.ts. Repeat.ts. So kalau korang perhatikan kat sini kita ada display name, display params. Maksudnya kita akan navigate route.navigate. Route.navigate. So ini adalah okay. So korang kena letak ni lah key value ni untuk setiap satunya. Okay, key value dia. So kaitan. Okay, so korang kena letak. Kadang-kadang korang nampak this.nav push dalam tutorial, tapi aku dah eksperimen dengan function ni. Dia aslinya dah deprecated kot. Untuk Ionic 5 lah. This dot post, this dot negeri. Sorry.
Kena masuk dalam sini. So ni item yang pertama, item yang kedua dan item yang ketiga adalah this dot state. Negeri. This dot negeri. Negeri ni datang daripada mana? Ini adalah page yang pertama dalam I repeat. Ni negeri. Okay, ni postcode, ni nama. Ni masih berada dalam I repeat. And then since kat sini dah ada name, nama, ada postcode, ada negeri. So tengok kat sini, oh ada. Okay, kita kena define kat sini lah. Negeri. Any. Macam yang kita bincang sebelum ni dalam variable, any maksudnya dia boleh pegang apa-apa data type lah. Kalau dia masuk number, dia akan jadi data type berjenis number. Kalau dia masuk string, dia akan jadi, negeri ni akan jadi data type string lah, rentetan aksara. So itu yang kita kena buat dalam outrouting ni. Kita kena tambahkan dia punya senarai key daripada yang ni. Kita akan extract di params. Okay, dalam routing ni, sebab display params ni ataupun key dia ni define untuk display params. Okay, dia define untuk display param. Jadi variable new name, new postcode, new state ni kita akan pakai dalam display param.ts. Okay, so korang kena define lah dalam display params.ts. Satu adalah new postcode, okay, new name, and then korang kena create satu lagi, tambah new negeri ke state lah. Okay, so dia akan define state kat sini dan korang kena capture daripada router dia punya data ni dalam constructor. Okay, dalam constructor. So new name, new last one, new negeri, new state, sorry, state. Okay, new state. So yang ni datang daripada route ni, sini. Sorry, daripada sini. Ni new state, new post code, new name. So dalam param ni kita akan capture kepada this dot new state. Maksudnya dia akan capture daripada router and then masukkan ke dalam local variable ni lah, local page variable. Okay, dan kemudian korang akan display dalam display params.page.html. Okay, ni merujuk kepada tadilah yang kita define any tadi. Ni any new name, new postcode, new state, dia ambil masuk ke dalam sini. So just paparkan ion item dan buat label. So ini adalah value ataupun tag ataupun we call it blade tag. So that apa-apa yang berada dalam double curly braces ni adalah variable daripada mana yang kita define dalam TS ni lah. Okay, dalam TS. So dia capture data dari situlah. Okay, so mungkin proses dia ambil berbelit-belit sikit. Tapi sebab kita perlukan dua page. Page yang pertama untuk hantar data, page yang kedua untuk terima data. Jadinya kita try untuk Ionic Serve dan kita lihat hasil dia macam mana dalam sini. So dia tengah refresh. Okay, dia tengah refresh. Error. Kalau ada error macam ni kan, cannot get, ni biasalah cannot get punya error. Kau kena buka inspect tools, function F12 dan tengok kat sini apa benda dia. Okay. Mungkin korang boleh nampak kat sini lah dia punya error dia. Kadang-kadang dalam konsol ni kau boleh nampak dia punya error. Kalau katakan korang tak nampak dalam dalam konsol di inspect tools, korang boleh rujuk pada command prompt ni. Dia akan bagi tahu ada error pada 31 array negeri.
Oh, duplicate. Alamak. Bila duplicate macam ni, korang kena redefine. Oh, okay, negeri. Yalah. Korang kena redefine dia kepada something yang I repeat. Okay, ni saya tukar kepada pilih negeri. So bila pilih negeri kat sini, kita akan gunakan dalam I repeat pilih negeri. Ni kat sini pun kena ada juga pilih negeri. Oh sorry, sebab kita dah define ni sebagai ni negeri. Okey, pilih. So pilih negeri ni untuk menggantikan pilih negeri ni untuk menggantikan kita punya select, ion select. So ion select akan gunakan nama pilih negeri. Okey, akan gunakan nama pilih negeri. So dia submit apa? Dia submit params display param repeat.ts. Dia submit apa? Okay, bukan this.negeri, this.pilih negeri. This.pilih negeri. Masih lagi error. Masih lagi error. Kita lihat compile successful. Okay, function F12 macam biasa. Okay, ni button loop yang kita ada untuk panggil borang macam ni. So nama kita push satu nama dan postcode, contohnya 4300. Ni postcode quiz. Negeri kita pilih Selangor. So dan data-data ni kita akan hantar kepada page sebelah lah. Kita ada state value Selangor, postcode value 4300 dan name Carol. So itu cara macam mana kita submit data daripada first page kepada second page menggunakan plugin router, menggunakan kelas plugin router. Okay guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.